Sekali lagi terima kasih kepada Sinar Harian kerana sudi menganjurkan wacana sebegini rupa dalam usaha untuk mendidik masyarakat menurut kerangka demokrasi yang kita sama-sama yakini sebagai sistem yang kita rasa terbaik untuk Malaysia setakat ini. Saya rasa tak perlulah saya pergi lebih detail untuk kenalkan setiap ahli panel yang sudah dikenali ramai. Cuma saya perlu terangkan tentang format. Seperti biasa macam kuat sangat Okey. Ustaz, tak ramai ni dia kurang semangat sikit. Okey. Tak apa ni, seperti biasa wacana yang saya conduct ni dia akan lebih berbentuk interrogation. Ya. Datuk Zaid pernah lalui dulu. Lepas tu kita akan bagi pusingan pertama yang merupakan appetizer. Saya akan bagikan 3 minit cukup kan? Betul Zul? Okey, untuk satu soalan yang semua akan terima. Dan selepas itu waktu 3 minit ni kita akan bagi peluang semualah untuk cakap. Jangan mencelah lagi. Kemudian round kedua, saya akan bagi setiap seorang tu spesifik soalan. Dan jika ada sesiapa ingin menambah selepas setiap ahli panel mengemukakan pandangannya, dipersilakan, hanya perlu angkat tangan dan saya akan bagi laluan. Dan pusingan ketiga kita akan bukakan langsung kepada audiens untuk bertanya. Seperti mana saya terangkan, sebenarnya saya lebih suka kalau daripada awal audiens yang bertanya. Itu lebih menarik. Ibarat question times di BBC UK, tapi nampak gaya kita belum ke arah tu lagi. Cuma kita dah lepas benda tu lah, tak betul lah. Orang kata rakyat Malaysia tak matang gitu, tak betul. Kita dah matang, cuma perlu beberapa tapak ke depan lagi. Okay. Jadi tanpa kita tangguh lagi, saya ingin mulakan dengan Datuk Seri Ong. Okey. Soalan ni pada semua. Simple saja. Tajuk ni mengapa undi Melayu pecah? Tetapi saya ingin bertanya, apakah benar undi Melayu pecah? Kalau benar, siapa yang untung, siapa yang rugi? Silakan, 3 minit. Ya, sebenarnya kalau kita cakap undi sesuatu kaum itu pecah, memang itu satu fakta. Sejak dulu lagi, bukan sekarang ni baru pecah. Tapi kena kita meneliti dari satu sudut, di mana bila undi sesebuah masyarakat terpecah, tak bermaksud bahawa kaum yang lain akan ambil kesempatan. Saya tak setuju. Yang besar sekali kita kena meneliti soal macam ni dalam perspektif kemalaysiaan, dan bukannya kalaulah dia terpecah, orang lain yang untung, orang lain yang ambil kesempatan. Itu saya rasa tak kena. Dan lagipun dunia sekarang ni memang dunia multipolar. Takkanlah kita masih hidup lagi macam zaman dulu. Zaman dulu pun ada undi yang pecah, tapi kurang ketara. Cuma sekarang ni lebih terselah, sebab bila semakin banyak parti yang muncul, hasil parti yang kononnya memperjuangkan hak sesuatu kaum muncul, memanglah kita nampak bahawa undi itu tak lagi tertumpu pada sesebuah parti. Ini pandangan saya lah. Dan pada masa yang sama, Doktor, saya nak jelaskan. Hari ini saya tak mewakili parti MCA. Saya nak jelaskan. Saya tak mahu nanti ada yang salah maksud. Sebab saya tidak diberi kuasa ataupun tauliah untuk berbuat demikian. Tapi saya datang ni sebagai kawan dan pembaca kepada Sinar Harian. Sebagai Datuk Seri Wan Tiga. Okey, seterusnya Dr. Zul. Benar ke undi Melayu pecah? Kalau benar, siapa untung, siapa rugi? Baik, terima kasih. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, undi Melayu pecah, satu kenyataan, bagaimana satu hakikat yang tidak boleh dinafikan. Mungkin terdahulu daripada bertanya mengapa undi Melayu pecah, perlu ditanya juga bila undi Melayu pecah. Bila undi Melayu pecah, dari azali lagi kalau bahasa Melayu ni lah, zaman Tok Kaduk lagi, ketika wujudnya dua parti
yang mewakili etnik Melayu, UMNO dan juga Parti Islam Semasa PAS. Maka bersitulah mulanya ya undi Melayu berpecah dan terbagi dan terbelah kepada dua parti ini. Lalu persoalan undi Melayu pecah ini tidak timbul sebagai suatu pertikaian akademik ataupun satu penyelidikan, karena ia terlalu bahasa Arab dia kata badihi dan benda itu nyata dan dalam realitinya. Persoalannya mungkin bukan itu soalannya. Mungkin persoalan di sebalik itu yang dibawa gagasan ini adalah mengapa undi Melayu lari dari UMNO. Mengapa UMNO mengalami kemersutan undi Melayu? Dua waktu besar, dua era besar, dua watershed. Satu, ketika Barisan Nasional, ketika itu Perikatan mengalami sejarah hitamnya dalam pilihan raya umum ketiga 1969. Buat julang kalinya Perikatan mengalami kehilangan 2/3 majoriti, tumbang 3 negeri. Berulang dalam PRU ke-12 yang lalu. Sekali lagi kerajaan kali ini Barisan Nasional kehilangan kuasa 2/3 majoriti di parlemen. 4 bahkan 5 negeri tumbang. Dan inilah dengan kata yang lebih tegas lagi, penghakisan dan kemersutan undi Melayu yang dialami oleh UMNO. Maka itu di sebalik motif membawa gagasan ini ke tengah adalah untuk membicarakan mengapa UMNO mengalami kemersutan undi Melayu. Dan di situ juga kita perlu bertanya seterusnya, mengapa undi Melayu lari dari UMNO? Dan hari ini bukan saja Melayu berada dalam Parti Semasa PAS yang merupakan bertaraskan Islam, juga PKR ada Melayu, PKR pun ada Melayu, DAP juga ada Melayu. Orang seperti Sang Ongkol, Arif Zufan dan sebagainya. Ya. Lalu kalau nak tambah lagi pecahan itu, kita ada juga Perkasa dan juga Jati yang kalau mereka bertanding atas bebas, pecahlah lagi undi Melayu. Persoalan besarnya apakah itu? Yang dikatakan siapa untung siapa rugi. Nyata, saya berani membawa itu daripada sandaran politik Al-Quran. Saya mula begitu dengan izin. Karena itulah, kalau kita kembali kepada Al-Quran, sandarannya adalah semak dan imbang, check and balance sebagai tata kelola dan susun atur politik. Yang kalau kita ambil daripada Al-Quran, Allah SWT menyebutkan walaula dafullahi nas ba'duhum bi ba'd la fasadatil ardh. Seandainya Allah tidak menyemak dan mengimbangi pengurusan yang zalim, yang bobrok, yang boros daripada satu kelompok dengan satu kelompok yang lain, kata Allah, la fasadatil ardh, seluruh muka alam ini akan hancur. Maka prinsip yang dikatakan sunnatut tadafu', sunnah semak imbang ini berada dalam Al-Quran, bukan hanya dalam demokrasi barat. Lalu siapa yang untung? Yang untungnya adalah penghuni muka bumi ini. Yang untungnya adalah rakyat. Ketika mana satu pihak tidak diberikan kuasa yang keterlaluan, lalu semak imbang itu akan memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Hari ini kita sudah tidak berkuasa secara keterlaluan, dalam artinya Barisan Nasional sudah hilang 2/3 majoriti. Lalu rakyat semakin hari semakin makmur nampaknya. Paling mutakhir diberikan RM500. Lalu inilah dia perkara yang akan menjadi dalam semak imbang itu, dalam dinamika pertarungan itu. Siapa yang untung? Melayu untung, Cina untung, India untung. Kenapa? Karena sebenar-benarnya yang diangkat dan dinobatkan dinobatkan jadi bos, jadi majikan sebenar, jadi tuannya adalah rakyat. Lalu bermulanya ketuanan rakyat yang berakhir dengan ketuanan Melayu UMNO. Okey, terima kasih Dr. Zul. Terima kasih. Saya keliru nak panggil Haji Roslan atau Ustaz Roslan. Haji Roslan. Sebab dalam ramai-ramai ini saya rasa yang banyak persamaan antara ahli panel dengan saya adalah Ustaz Roslan. Sebab kami daripada UIA dulu. Tapi bukan Perkasa, saya bukan Perkasa. Ya. Okey. Haji Roslan, silakan. Ya, apabila kita bicara tentang perbezaan atau perpecahan, memang terjadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlainan. Rambut sama hitam hati lain-lain.
Sebab itu Allah katakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dijadikan manusia itu lelaki perempuan dan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk apa? Untuk kenal mengenal, untuk berbaik-baik antara satu sama lain. Bukan menjadikan perbedaan itu sebagai alat untuk memecah belahkan perpaduan yang ada. Kita harus meraihkan perbedaan yang ada. Tak mungkin seorang itu sama fikirannya, sama hatinya, sama jiwanya, sama kehendaknya. Itu sudah jadi robot. Dalam konteks undi Melayu di Malaysia ini, kita harus akur kepada faktor sejarah bahawa perpaduan yang sebenarnya berlaku pada tahun 46. Di ketika itu kita sedang berhadapan dengan satu musuh, iaitu gagasan Milenial. Di ketika itu bukan saja Melayu berpadu dan bersatu, malah masyarakat Cina, India dan Melayu bersatu, malah diikuti juga oleh kesatuan-kesatuan NGO yang lain. Kita berpadu, kita bersatu, kita sedia dan sekata, selenggang dan selenggok, kerana ketika itu musuh kita satu, iaitulah British. Maka visi yang mempersatukan kita ketika itu adalah untuk mencapai kemerdekaan. Maka kita perlu cari satu visi yang boleh mempertautkan hati dengan hati. Dan satu lagi, perpaduan yang erat di kalangan Melayu, khususnya apabila kita berbicara tentang undi Melayu, berlaku pada tahun 74. Di ketika itu, Barisan Nasional mendapat 87% undi, di mana ketika itu PAS berada dalam Barisan Nasional. Ini kita tak boleh nafi bahawa sesungguhnya perpaduan, kalau berbicara tentang Melayu, wakilnya, realitinya adalah perpaduan di antara Melayu, PAS dan Melayu UMNO. Itulah realiti yang harus kita terima untuk kita membuktikan bahawa perpaduan itu ada. Kalau nak tanya apakah ada perpecahan, yes, saya setuju, ada perpecahan. Kalau nak tanya apakah ada kerugian, yes, ada yang rugi, ada yang untung. Bukankah patah orang tua kata, bulat air kerana pemotongan, bulat manusia kerana muafakat. Bila ada muafakat, ada kulatan, ada kerjasama, sudah tentulah gunung yang tinggi bisa diruntuhkan, lautan yang dalam bisa kita keringkan, dan kerana muafakat di antara kita, sesama kita. Sekian. Ya, okay. Saya cuma tertarik dengan ayat sebelum keluar pantun-pantun tadi. Kata perpaduan jikalau Melayu PAS dengan Melayu UMNO bersatu. Melayu PKR nak letak mana? Melayu kita kan? Maksudnya Melayu ni terlampau luas untuk dikecilkan hanya berdepan dengan UMNO, pada pandangan saya lah. Ya, saya tarik balik. Maknanya asasnya Melayu PAS dan keadaan. Dalam masa sama, Melayu dalam pengertian satu. Pada saya, kesatuan Melayu adalah kesatuan akidah. Satu akidahnya, satu bangsanya, satu bahasanya, satu budayanya, satu cara hidupnya, satu kitabnya, satu kilatnya, dalam pengertian yang menyeluruh. Jadi maknanya kalau itu, parti bukanlah faktor untuk memecah belahkan kita. Wallahualam. Datuk John? Okey, saya kurang daripada apa yang kata oleh Ong Tiket tadi. Saya pun bukan kali ini mewakili MCA lagi. Dulu saya nak kata saya Rosma. Hari ini saya Wan Aziza. Dulu saya Mahwa, MCA Mahwa. Sekarang saya Anwar. Kita semua turun daripada satu pasangan Adam dan Hawa. Betul tak? Bermakna semua Melayu, Cina, India, kita semua ada adik-beradik. Betul tak? Kita semua adalah kanak-kanak Allah. Betul tak yang menciptakan kita? Bagi saya soalan Melayu pecah, Cina pecah, India pecah tak relevan pada masa ini lagi. Dan semakin tak relevan lagi. Apa saya nak utamakan? Hak Melayu, hak Cina, hak India, Kadazan dan lain-lain lagi. Bukankah kita turunan Hawa dan Adam? Kalau kita kata pecah, saya nak ambil pendekatannya yang berlainan. Kita berbeza dalam fikiran. Kita berbeza dengan prinsip dan idealisme. Daripada apa yang kita hendak. Semua ini kita tahu manusia dia hendak apa? Dia hendak kebebasan. Dia hendak satu kerajaan yang cinta kepada mereka, satu kerajaan tak haprak dan tak rasuah. Betul tak? Yang tak menyalahgunakan kuasa. Orang yang sokong itu, ada Cina yang sokong konsep ini, ada Melayu yang sokong India dan lain-lain lagi.
Tetapi ada lain yang masih nak kekalkan rejim yang lama, fikiran yang lama, pendekatan yang lama yang menyebabkan negara kita hampir muflis. Terima kasih.